Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Yang ketiga daripada 4 perkara. Ia terbawa ia menzalimkan manusia, maka marah ia akan dia disegerakan dengan doa atasnya, maka binasa orang muslim dengan sebabnya, dan terkadang ia melampaukan ia daripada had, maka jatuh ia dalam maksiat dan binasa ia, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bi khair, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Dan mendoa manusia dengan kejahatan ini, dan mendoa manusia dengan kejahatan ini dirinya dan ahli apabila picik seperti doanya dengan kebajikan, dan dalam segala manusia itu gopoh. Yang lisan naklah dijaga daripada perkara yang tersebut. Dan keempatnya bahawasanya asal ibadah dan yang memilih akan dia itu ialah wara'. Yang memilih akan dia ialah al-wara'. Mana ada sifat wara', maka jadilah terpelihara agama dia. Dan wara' itu asalnya tilik yang habis suatu. Kewarakan itu ialah memeriksa. Dia cek satu-satu dengan keberhatian. Berhati-hati mana. Maka tidak berhati-hati, maka menyebabkan rosak. Al-war'u hasan walakin bil ulama'i ahsan. Sifat wara' itu elok, tapi pada ulama' terlebih elok. Maka warak tu ada warak yang wajib, ada warak yang sunat. Warak mana memelihara daripada muharramat, benda yang diharamkan. Dia tak bercakap benda haram, dia tidak mendengar benda yang tidak diizin, dia tidak makan benda haram dan segalanya lah. Maka tu orang tu bersifat dengan warak yang wajib. Mana memelihara diri daripada segala benda yang haram, itu warak yang wajib. Ada warak yang sunat, iaitu memelihara segala benda-benda yang berlebihan pada cakapnya, pada pandangannya, pada dunia dan sebagainya. Maka warak itu di antara benda yang ditanya oleh Sayyidina Ali kepada Sayyidina Hasan Basri. Oleh kerana engkau mengajar dan menyampaikan ilmu, maka aku nak tanya, kalau kau dapat jawab terus, kalau tak ayah kau mengajar lagi, kalau tak dapat jawab, apa yang menyelamatkan agama? Apa yang menyelamatkan agama? Apa yang menjahannamkan agama? 2 patah ayat tadi. Maka dijawab oleh Syekh Hasan Basri radhiyallahu anhu, jawapan yang sangat memuaskan hati Sayyidina Ali. Yang menyelamatkan agama ialah al-war'u, sifat warak. Dan yang menjahannamkan seseorang ialah sifat tamak. Bila tamak adanya, habis. Maka kata Sayyidina Ali, jawapan yang sedemikian yang aku kendaki, maka engkau dibenarkan dan meneruskan pengajaranmu ini. Maka warak adalah benda yang sangat penting, dan dibicarakan dia bicara yang sempurna daripada tiap-tiap suatu, iaitu adalah ia dikendaki di sini daripada makanan. Kena cek sekarang makanan lagi banyak, macam-macam. Tanda halal pun dia nak petikai. Ya, ni kuang hajau ni, kapi yang ada dalam Malaysia ni tadi, kuang hajau ni tak pernah timbul isu ni. Ya, dia timbul
Kita pasti halal haram, kita ada agama dia, bukan macam agama yang sesat, dia sembah patung apa semua tu, agama syirik. Ya, dia cuba nak mempermain-main kerana dahsyat dia tunduk kepala dengan orang Islam. Ya, macam-macam hal lah jadi. Kita ada batas-batas. Kullu lahmin nabata minas suhti pan-naru awla bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh dari rezeki yang haram, yang tidak halal, maka neraka jahanam itu tempat dia. Ya. Ni orang-orang kafir Cina apa semua, kafir-kafir yang tak Islam, Hindu ke apa dia faham benda ni. Dia neraka syurga, dia tak reti, tak beriman. Ya. Kau nak pergi masuk campur tentang urusan orang Islam apa? Ni dah kurang hajar. Ya. Kau nak suruh orang Islam masuk neraka macam kau ke? Itu maknanya. Ya. Tiap-tiap daging yang kata Rasulullah SAW, sabda Nabi SAW, yang tumbuh dari rezeki yang tidak bersih, yang haram, neraka itu tempat intan. Tak takut ke? Sebab itu kita menjaga, pastikan makanan itu adalah halal, ada sumber tanda halal. Ya. Dia menatang kapi ni, kalau boleh suruh Melayu makan babi kan, itu senang. Ya, menatang kapi ni Malaysia ni, kalau dia nak suruh, kalau boleh orang Melayu semua makan babi macam dia. Ya, dia kurang hajau ni lagi. Dahsyat. Dia beri muka kan. Dia pendatang, dia macam tokir lah dia. Dan warak itu asal titik, asal tilik perhatian habis-habis. Dan bicara sempurna daripada tiap-tiap suatu adalah ia dikendaki di sini daripada makanan dan minuman dan pakaian dan perkataan. Betul Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ketika baginda didatangi oleh seorang yang sangat, kalau kita tengok zahirnya kesian, dia datang dengan pakaian yang berdebu, kemudian rambut yang kusut masai, tidak terurat, tidak terurus. Ya, tiba-tiba dalam keadaan dia letih, penat, kalau kita tengok zahir kesian kan? Lalu dia mengangkat tangan dia ke langit memohon doa kepada Allah Ta'ala. Lalu kata Rasulullah SAW, ya, mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun, ya, wa malbasuhu haramun fa aynama yustajabu lahu. Dia makan yang haram, dia minum yang haram, pakaian dia daripada yang haram, di mana doa dia akan dimakbulkan. Maknanya Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, ada benda yang kita tak minta pun dibagi, tapi doa dengan syarat. Ya, kalau kita langgar syarat, dia tak luluskan. Di antara makan halal menjadi syarat doa itu dimustajabkan. Kulu minat tayyibat wa amalus salihat. Makanlah dari rezeki yang halal, kemudian wa'malus salihat, kerjakan amal saleh. Sayyidina Ali menafsirkan ayat ini menandakan aklul halal syartun, mana makan yang halal kemudian bau amal yang saleh. Bermakna amal saleh itu syarat dia adalah aklul halal. Kalau dimakan yang haram, jawab dia amal semua ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu di antara pentingnya kita mempunyai kewarakan dalam setiap perkara, menyelidik supaya dia jadi yang kita ambil itu benda bersih, tidak benda yang kotor. Haram ni ibarat benda kotor, lagi pula ibarat dia ibarat racun yang kalau kita terkena habis rosak hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila adalah seorang lelaki bersegera di dalam pekerjaannya, tiada berkira-kira, mana gopoh, al-ajalu minasyaitan wa ta'anni minar rahman. Al-ajalah gopoh gapah tu, itu setengah daripada amalan syaitan. Ya, wa ta'anni, dan kerja dengan cermat, itu dikasihi oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi urusan ini satu perkara yang kita berhati-hati, wajib kena berhati-hati. Jangan gopoh nak mengambil kesenangan, sebab kesenangan sebenar bukan di sini.
Kesenangan yang sebenar di sana. Ya, kesenangan yang sebenar ialah di akhirat itu. La al-'aish illa al-'aishul akhirah. Sabda Rasulullah SAW, tidak ada kehidupan yang sebenar melainkan di sana. Kalau nikmat pun nikmat paling hebat, kalau azab pun azab paling dahsyat. Bermakna semua di sana. Di sini adalah tempat kita memproses ujian lulus atau tidak dengan ujian-ujian yang Tuhan datangkan. Iaitu Tuhan datangkan perintah dia. Ya, dia sebagai pentas lakonan. Dunia ni ibarat pentas lakonan. Siapa yang berlakon baik maka diterima. Tempat dia hebat, kedudukan al-jannah. Dan untuk lakonan itu baik, dia ada skrip. Maka skrip lakonan kita ni ialah Al-Quran wa Sunnah. Kita punya perjalanan hidup mesti mutabaqah, sejajar dengan Quran dan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Maknanya itulah skrip. Kalau berjaya maka selamatlah dia akan kehidupan sebenar di sana. Adapun kehidupan di dunia ni sementara, bukan kehidupan yang sebenar. Sehingga Nabi bayangkan macam orang tidur je masa terlampau singkat. An-nas niam iza matu intabah. Manusia itu pada hakikat atas dunia macam orang tidur je sebentar. Orang tidur kan sekejap ya betul dah bangun. Begitulah jarak dunia ni, masa dia benda yang singkat sekejap. Maka sabarlah ya untuk kita menerima ganjaran yang disediakan oleh Allah yang besar di akhirat besok. Dan apabila adalah seorang laki-laki itu bersegera di dalam pekerjaan, tiada berkira-kira, mana tidak cermat, dan berperlahan-lahan, dan tiada tetap padanya, dan tiada menuntut kenyataan, dan tiada menilik pada pekerjaannya seperti barang yang wajib, dan bersegera kepada tiap-tiap kalam, maka jatuh di dalam tergelincir dan memakan tiap-tiap makanan, maka jatuh dalam haram ataupun syubhah. Pertama, pesanan baginda SAW yang kena pada kita hari ini. Sabda Rasulullah SAW, aqallu ma yujadu fi akhir zaman rizqun halalun wa akhun yusaqu bih. Benda yang terlampau sedikit didapati pada akhir zaman, dua perkara. Rizqun halal, rezeki yang betul-betul halal. Di akhir zaman dah payah cari. Rasul Hasan Basri mengatakan, kalau aku jumpa sebuku roti yang betul-betul halal, insya-Allah aku boleh obat dengan izin Allah 1000 penyakit. Menandakan dah payah zaman Sayyidina Hasan Basri, tabi'in hebat. Pun dah agak kat zaman sekarang tak tahu lah, zaman manusia banyak ada apa, suasana terhidup dah terjongkang, dah tunggang langgang dan sebagainya. Yang kedua, wa akhun yusaqu bih, dan saudara yang boleh dipercayai. Banyak yang tikam belakang, depan kita baru diangguk, belakang ditikam kita, disebat macam-macam. Ini kerosakan akhir zaman. Dalam keadaan Rasulullah SAW mensifatkan di akhir zaman payah nak mencari rezeki yang halal, bukan tak ada, tetapi dia tak semak, dia kaup-kaup, maka bila cek banyak yang sangkut. Dan juga benda yang syubhat. Pada hadis yang sahih Nabi mengatakan, al halal bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat faman ittaqa syubha faqad istabra'a lidini wa ardi. Yang halal itu terang, yang haram juga jelas. Maka di tengah-tengah tu ada satu benda dipanggil syubhat. Benda yang tak terang halal dan tak terang haram ni. Nak kata halal pun tak apa jelas, nak kata haram pun tak apa jelas. Itu benda-benda yang syubhat. Maka pamanit takat syubhat, barang siapa yang berjaga diri jangan mengambil benda syubhat, faqad istabra'a lidini wa ardi, dia telah melakukan istibra' dia pada agama. Apa makna istibra'? Penyucian dalam agama. Wa irdi, dan ada marwah. Mana orang yang menjaga syubhat, orang tu ada marwah, ada harga diri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab biasanya kalau ada syubhat akan dia terjatuh kepada benda muharramat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian lagi pada tiap-tiap pekerjaan, maka luput akan dia warak
dan di mana ada kebajikan ibadat dengan tiada warak. Mana ibadat bila tidak ada kewarakan, mana tidak ada pemantauan, tidak cermat, nasaya akan menjadi rosak. Sembahyang ni kalau tak cermat, nak pantas, tumak ninah tak ada, dah batal sembahyang. Itu maksudnya. Jadi maknanya apa-apa pun dia kena cermat, dia kena memerhati dengan suluhan syar'i, kalam seumpama. Kita nak bercakap, kita kena jaga tengok, adakah benda ni mendatangkan manfaat atau mudarat. Dan begitulah yang lain tu. Suruh ditimbang. Berkata Syekh Ibrahim Al-Laqani, pazin jami'a aqwalika wa af'alika bimizani syariah. Sila timbang segala ucapan dan kenyataan kamu dan perbuatan tindak tanduk kamu, timbang bimizani syar'i, dengan neraca syariat. Kita nak buat satu perkara, tengok syariat lulus tak, mana lulus buat. Kalau syariat kata tak lulus, berhenti. Itu maksudnya. Itu kena dikata warak, berhati-hati. Dan benda ni disebut dalam hadis Nabi yang masyhur, iza aradta an taf'ala amran fatadabbar akibatah, fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Apabila kamu nak melakukan satu urusan, satu kerja buat, maka hendaklah kamu tadabbur, perhati, semak betul-betul. Sekiranya baik, mana bertepatan dengan Quran dan Sunnah, famdi, teruskan. Dan sekiranya tidak baik, sebaliknya, pantahi, sila stop. Sebab balasan dia amat besar di akhirat. Tidak ada manusia yang boleh menanggung siksaan yang amat dahsyat dalam neraka. Dan tidak ada manusia yang boleh memberi sifatkan kenikmatan syurga. Syurga punya nikmat kita tak boleh nak sifatkan terlampau hebat. Neraka punya azab pun kita tak dapat nak gambarkan betapa ngerinya. Satu contoh dalam Quran kata, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Tiap-tiap kali hancur kulit mereka dibaham api neraka, badalnahum juludan ghairaha, maka diganti dengan kulit yang lain. Itu satu hal. Kita atas dunia kalau kebakaran mati habis dah. Jasad dah cerai habis. Yang ni tak mati. Dia tak mati, hancur pun datang kulit lain, bakar lagi hancur. Dahsyat. Dan betul nikmat syurga yang tidak terhingga. Masya Allah, tidak ada satu benda yang boleh menandingi nikmat syurga yang betul hebat. Walhasil dia, nikmat sebenar di sana, azab sebenar pun di sana, atas stand kita. InsyaAllah kalau dia duduk taraf tu, InsyaAllah dia boleh mengimbang keadaan perkara-perkara yang dilakukan, program-program hidup yang dilaksanakan dengan cantik. Dan demikian lagi pada tiap-tiap pekerjaan, maka luput akan dia warak, dan di mana ada kebajikan apabila engkau tiada warak. Dan apabila ada di dalam pekerjaan itu memutuskan tempat kebajikan dan diharamkan segala hajatnya, dan membinasakan segala muslimin, dan membinasakan akan diri, kemudian takut olehmu luput sifat warak, iaitulah kepala modal. Sini dimisalkan ra'sul mal, al-war'u tu ra'sul mal, bermakna nak berniaga kena ada modal. Maka modal terbesar dalam bisnes kita dengan Ta'ala ialah al-war'u, kecermatan. Itu modal besar. Kalau tidak, kita akan bankrupt. Itu maksudnya. Dan bab perniagaan ini Allah sebut perniagaan yang besar. Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Al-ayah. Maukah kamu aku tunjukkan kamu satu bisnes yang besar, yang untung dia bukan bilion, bukan juta dah. Untung dia tak ada perniagaan dunia dapatnya. Apa dia untung dia? Dan tunjikum min azabin alim, dia lepas daripada azab neraka. Itu untung dia lagi besar. Bahawa berniaga tak tentu, dia main riba kan terjun ke neraka, wala ayazabillah. Ada tipu-tipu macam-macam, itu.
Jadi mana perniagaan besar ni, modal dia tu'minuna billah wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah, dan dia berjuang pada jalan Allah Taala dengan harta benda dan nyawa ni. Jadi maknanya al-war'u tu ibarat ra'sul mal, kepala modal. Mana menunjukkan benda besar. Maka sahaja dan sebenar-benarnya bahawa ia bersungguh-sungguh, dan ia cita-citakan baginya dengan menghilangkan dan membaikkan dirinya, kemudian daripadanya bermula Allah Ta'ala itu memberi taufik dengan kurnianya dan minnah, kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana mohon kepada Allah supaya kita digolongkan dengan golongan orang yang sentiasa berhati-hati dalam setiap perkara, dengan melakukan timbangan amal kita dengan mizan syar'i, nerata syarak atau maknanya. Habis. Dan satu lagi at-takabbur. Ini sifat yang sangat bahaya yang menyebabkan insan tidak dapat memahami. Sa'asrifu an ayat, aku akan palingkan daripada ayat-ayat, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaru fil ardi bighairi hisab, bighairil haq. Sa'asrif, mana aku akan palingkan, an ayati, daripada memahami ayat-ayatku. Al-Quran, mereka tak akan faham. Bagi mereka alladzina yatakabbaru, yang ada takabbur, membesarkan diri dalam diri dia, fil ardi bighairil haq, dia membesarkan diri dengan tidak sebenar, maka dia tak akan dapat memahami ayat-ayat Allah. Tuhan akan palingkan. Jadi untuk memahami ayat-ayat Allah mesti bersifat sebaliknya. Dia kena ada sifat tawaduk, merendahkan diri, baru dia akan diberikan kepahaman yang tepat, yang cantik. Satu, tawaduk ni membesarkan diri. Maka bumi yang atas, yang tinggi mana menakung air. Bumi yang rendah saja akan menakung air, menyebabkan tanahnya subur. Jadi oleh kerana itu, suburkan tanah qalbi kita dengan merendahkan diri supaya dia mendapat hujan-hujan rahmat, futuhat, faid, limpahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebut dalam Ihya Ulumuddin juga hadis Nabi, itulah orang yang takabur ni sangat ngeri di akhirat besok. Atau jadikan dia apa? Asgharu minan namal, lebih kecil daripada semut. Semut tu dah kecil kan. Bayangkan dia kecil. Yata'ahu ahlul masyar, melacak akan dia oleh penghuni padang masyar. Sebelum dia tersumbat dalam neraka Jahannam itu, dia akan dilambakkan di masyar dan dikecilkan saiz dia, lebih kecil dari semut. Kemudian seluruh ahli masyar akan pijak lanyah. Betapa hinanya di sana. Itu dia antara sifat takabur yang sangat-sangat bahaya. Sebab dia kena pakai dengan sifat tawaduk. Dan tawaduk tidak akan sah melainkan dia terbuka dan termuka syafah azamatillah. At-tawaduk al-haqiqi makana nasyian min syuhudi azamati rabb. Tawaduk yang sebenar-benar dia jadi daripada mana? Nasyian, dia jadi daripada an-syuhud, daripada memandang qalbi dia akan kebesaran dan keagungan Tuhan. Kita pandang di kebesaran Tuhan, baru dia tunduk. Macam kita lah, kita pandang dia orang besar, tunduk. Macam anak-anak dia bergaduh, yang sulung tadi tekong kan. Jadi bila bapak dia dia perasan bapak sedang tengok dia, terus dia ubah terus, dia akan slow. Mana terpandangnya qalbi kita dibukakan mukasyafah kebesaran keagungan Tuhan, barulah dia akan dapat betul-betul menghasilkan sifat yang cukup tinggi, ialah at-tawaduk, yang merendahkan diri. Maka telah angkat dia. Man tawada'at rafa'ullah, man takabbara wada'ahullah. Siapa yang bersifat dengan takabur, Allah hinakan dia. Dan bersifat dengan maknanya merendah diri, Tuhan angkat dia. Man tawada'a rafa'ahullah. Dan ada pun takabur, maka bahawasanya ia daripada perkara yang membinasakan. Takabur ni panggil minal muhlikat, benda yang membinasakan. Pertama, membinasakan amal dan jadi rosak, kemudian membinasakan apa? Akan kedudukan rohani dia dengan Tuhan makin jauh, makin gelap. Dan paling besar sekali, membinasakan akidah. Iman boleh rosak,
apabila datangnya sifat takabur. Siapa yang pakai sifat ni? Iblis. Ya, ketika Tuhan suruh usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Usjudu li Adam, sujud kepada Adam. Sujud sini bukan sujud ni ubudiyah, tapi sujud li takrimah. Sujud memberi hormat, dan itu arahan Allah. Sebab ada di Adam tu nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fasajadu, semua malaikat beri hormat sujud. Illa iblis, melainkan iblis. Aba, dia enggan, satu. Yang kedua wastakbara, dia rasa takabur tu. Jadi iblis ni orang yang pakai sifat takabur, dipanggil sayyidul mutakabbirin. Ketua orang yang takabur ialah iblis. Siapa yang rasa takabur, samalah dia jalan dengan iblis, sekumpullah dia di akhirat esok. Takabur ni tuan, merasa dia lebih baik daripada orang. Dia lebih hebat daripada orang. Dia lebih handal daripada orang lain. Dia lebih warak orang lain. Dia lebih alim daripada orang lain. Itu semua sifat takabur. Dibanding dengan orang. Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Walaupun lisan tak cakap, qalbi dia. Itu takabur. Siapa yang ucap ana khairun minhu? Iblis. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dijadikan aku di api, Adam di tanah. Wah, dia pandai-pandai kata tanah dia lebih baik daripada tanah. Kalau ikut sifat, tanah lagi baik. Tanah kalau dilambung dia tu ke bawah, dia turun. Api ni menjulang ke atas, kita kabur. Maka bila takabur, terus Tuhan cop wa kana minal kafirin. Mana dengan sifat takabur, manusia boleh jadi kufur dengan Allah Ta'ala. Sifat dalam semua. Ya. Habis. Dia naklah kita memerhati orang tu dalam keadaan apa. Kalau kita tengok orang tua daripada kita, dalam kitab Kashful Asrar, dia kata, kalau kamu tengok orang tua daripada kamu, kamu kena rasakan dia lebih baik daripada kamu. Sebab usia dia banyak, mungkin ibadat dia lebih banyak dari kamu. Kena pandang macam tu. Kalau pandang budak kanak-kanak pula, nakal macam mana pun, ya, budak-budak ni belum balik. Ya, kadang-kadang dia datang rumah kita habis pasu-pasu terbalik. Dia punya nakal dulu main. Dia kalau mati dia ada syurga. Dia tak ada hisap sebab dia belum balik. Kita kalau mati belum tahu lagi. Maka siapa baik? Dia lebih baik. Ya, dia lebih baik daripada kita. Maksudnya jangan kita beri hati kita ni merasakan kita lebih baik daripada orang. Jangan, dalam apa sudut pun kita kena rasa kita, ya, lebih ke bawah daripada orang yang lain. Berkata Imam Tariqat Naqsyabandiyah Al-Qutubul Ghaus, Qutubul Kabir, Sayyidi Muhammad Bahauddin Sya'ar radhiyallahu anhu. Ya, kalau kamu tengok anjing, kamu rasa kau lebih hebat anjing, maka kau tu jauh dengan Tuhan. Ya. Kita kalau tengok anjing, kita kena anjing ni lebih baik dari aku. Dia kalau mati tetap confirm dia tak kena bakaran neraka. Dan bahkan ada seekor anjing yang ke syurga, yang menemankan Ashabul Kahfi. Dia kata, kalau tiba-tiba kamu ada akal, ada kitab diturunkan Rasul, kau masuk neraka juga, paling hina engkau, dia kata. Dalam kitab Syifaul Qulub dia sebut tadi. Allah. Maka bahawasanya ia daripada perkara yang membinasakan takabur. Ya, sifat ni hari-hari dia main ni, dan dia datang sengaja hakikat Tuhan uji tu. Pada saat tu datang rasa hebat, padam. Kalau tak padamkan bahaya besar. Tidakkah kau dengar firman Ta'ala Aba wastakbara wa kana minal kafirin, enggan ia iblis dan takabur ia, dan adalah ia daripada orang yang kafirin. Terus Tuhan cop dia sebagai kafir sebab enggan, ya, sebab dia takabur, dia rasa dia lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan iblis ni mengikut riwayat sebelum itu dia telah sujud atas dunia ni. Dalam kitab Surajul Talibin juzuk yang pertama, si Zaini Dahlan kata apa? Mufti keadaan Madinah. Tidak ada ruang dalam dunia ni melainkan semua kesan sujud iblis. Hebat tak hebat? Kita dalam masjid ni pun tak habis sujud. Kesan sujud dah penuh atas dunia. Tapi akhir dia kufur dengan Allah Ta'ala. Sebab apa dia kufur ni? Wastakbar. Ada sifat takabur. Bahaya sifat tu, kena buang tuan ni. Sifat ni memang sangat-sangat disukai oleh nafsu kita. Ya, orang pandang kita hebat. Ya, orang pandang kita besar. Kau tak kenal aku siapa yang itu. Wah. Ya, kau tak kenal aku siapa dia tu. Wah, ni bahasa dia macam tu. Itu perangai huduk orang takabur. Nak suruh kenal dia siapa, suruh kenal.
Kalau tanya kau tak kenal pun, tak, aku tak kenal kau. Yang aku kenal Allah Ta'ala, ya tak habis cerita. Boleh tahu tuan. Dan tiada perkara dengan menepati segala perkara yang mencederakan dalam amal dan memberi mudarat pada fara' pada amalan zahir tadi. Ya. Dan sebenarnya ia memberi mudarat dengan asal dan mencederakan pada agama dan etikad apabila kuat, bila dia mengawal diri kita, ya, sehingga jalan dia jalan takabur, bercakap dia cakap takabur, berdengar semua berjalan gaya takabur, habis dia akan jadi insan yang dilaknat dan rosak, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La'anallahu 'alal mutakabbirin, adalah melaknat orang-orang yang bersifat dengan takabur. Naklah kita bersifat dengan sebaliknya, dengan sifat tawaduk. Itu sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni asyaddu tawadu'an. Lagi kita baca Bazanji kan, asyaddu tawadu'an, orang yang paling hebat nisbah tawadu' ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau baca sirah baginda Islam, masya-Allah, ya, kata menitis air mata tak tahu tuan, dia punya hebatnya tawaduk baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia nak apa dia boleh dapat tuan. Bukit Uhud tawarkan nak dia tukar jadi emas, dia tolak. Kalau kena kita tak tahu tuan. Wah, ini satu, ya, kemujuran, kita akan gunakan pada jalan Tuhan. Rupa dah dapat tenggelam habis. Habis hanyut banyak. Ya, bukit dan bukan bukit kecil, bukit Uhud dah tarah dulu lagi tinggi. Nabi tolak, ya. Dan hidup dia dengan sangat-sangat sederhana. Kasut Nabi yang koyak pun Nabi jahit sendiri. Ya, tu tawaduk. Kalau Nabi angkat aja siapa nak khidmat, berebut sahabat nak khidmat. Ya, mana Nabi apa? Nabi jahit sendiri. Itu semua mengajar umat supaya bersifat dengan tawaduk. Ya. Kemudian sekurang-kurang barang yang menggerakkan daripadanya atas taulannya 4 kebinasaan. Ya, tengok ni kebinasaan besar yang mengerikan. Pertama, hirmanun. Ya, hirman, mana diharamkan akan hak. Yang namakan anak kita Hirman tu. Anak ambil dalam kitab lagi. Rupanya sifat kerosakan kesan pertama, kerosakan dari takabur, hirmanun, yakni diharamkan hak dan buta mata hatinya. Siapa memiliki sikap takabur, mata hati akan buta. Sebab tu takrif takabur setengah diberikan oleh ulama ilaman bataral haqq, mereka yang menolak kebenaran. Benda tu benar, ada hujah nas, Quran, hadis sahih, dia tak pakai. Dia tak pakai. Ada buat keras kepala dia. Itu sifat takabur. Ya. Maka di akhirat itu dahsyat. Dia akan dibenamkan neraka kebawahan. Yang pertama, dia buta daripada hati, daripada ma'rifah bagi ayat Allah Ta'ala. Mana dia tak akan faham akan ayat-ayat Allah, dan tak akan faham akan hukum-hukum Allah Ta'ala. Dia tahu tapi dia buat tak faham. Ya. Sebab apa? Ada sifat takabur. Maka pertama Tuhan sebut dalam surah Al-A'raf ayat 146. Surah Al-A'raf ayat 146, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Lagi kami palingkan daripada ayat kami. Mana isi kandung Quran tu daripada awal sampai akhir dia tak faham. Ya. Ataupun dia buat-buat tak faham tadi. Sebab takabur dah menjunam dalam diri dia tadi itu, bersembadi. Takabur dah subur dalam hati dia, maka dia tak akan faham ayat-ayat kami. Tuhan blok mereka yang takabur tadi, tak dapat. Mereka itu di dalam bumi dengan tiada sebenar. Ya. Maka Allah Ta'ala akan palingkan hati orang-orang yang takabur di dalam dunia dengan tidak sebenar ni, dipalingkan daripada ayati, daripada memahami ayat-ayat Quran. Tak akan faham dan kalau sifat menyombongkan diri. Sebab antara orang yang menolak Nabi sifat takabur, Abu Jahal, Abu Lahab. Dia kata Muhammad budak mana, budak lagi. Kita ada satu apa, hadis Melayu. Hadis Nabi, hadis Melayu. Dia kata siapa makan garam dulu. Wah.
Dia tengok orang kan, dia tak boleh makan kawan, walaupun orang tu umur lebih rendah, tapi pengalaman dia lebih tua, mungkin ilmu dia lebih tua. Tapi dia kata, siapa makan garam dulu? Kalau dia kata kita, siapa makan garam dulu? Tuan-tuan nak jawab apa? Yang makan garam dulu anak kambing gitu. Siapa dia mula kambing gitu. Kambing dia jilat garam dulu. Kalau nak kira makan garam, kambing makan garam dulu. Itu sifat takabur kan. Dia tak mau potong lain dia. Allah. Batu tunggu ajuhuman lanai ajuhuman zuhdi, kita pergi pondok dia kan, mengikut riwayat cerita dia, bila anak murid dia baca kitab kat pondok dia, kita dah menggigil anak murid dia. Dia baca kitab, kita awal ke kita tahu kita Jurumiyah, Muhtasar kan. Jadi dia mengaji setahun tu, dia latih-latih mengajar, dia kepada telah budak-budak bawah kan. Dia bila budak tu baca atas pondok kan, pondok lebih kurang 8 orang boleh dah, atas pondok 7 orang atas pondok, pondok saya kan seorang kan, 10. Bila anak murid dia baca, dia datang tanah. Anak murid tengok tu, terkejut tu. Tak apa, dia baca lah. Baca lah, mungkin yang kau kata aku belum pernah dengar. Masya Allah. Tu tahu tu. Kalau yang tak kabur je, tu dah udah, itu standard bawah lagi kan. Itu kita nipis dia, anak punya kita tebal lagi. Itu perangai orang tak kabur. Jadi orang tawaduk dia akan apa? Dia angkat oleh Ta'ala. Cara dia, kita rap nafsu kita. Kita tahan nafsu kita buat benda-benda yang boleh menjatuhkan akan angin dia. Imam Ghazali pengarang kitab ni kena. Pengarang kitab ni Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, ketika dia menempuh lain perjalanan rohani dengan Syekh Abu Ali Al-Parmadi, seorang ulama hadis besar, kerja dia tukang jahit kasut tepi jalan. Dia ragging Imam Ghazali, dia test Imam Ghazali, dia suruh dia jatuhkan daun habis. Imam Ghazali dengan pakaian dia besar, jubah besar kan, buka je belakang depan orang ramai, siam air. Mana tak muka malu tak buat dia. Sampai dia tengok orang macam tunggul tak ada asal apa. Apa terbuka. Allah Ta'ala bukakan pintu makrifat dia. Baikkan jatuhkan kita punya angin tu. Kena makan ubat pukul angin. Kalau perut jentik berdentu kena makan ubat pukul angin. Kalau nafsu kita ni ada sifat berangin, kena mengaji ilmu tasawuf. Bila jentik dalam diri dia, hilang angin-angin itu. Dan lagi firman Ta'ala, kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikian lagi di metri Allah yatba', mana tuan kunci chop habis, welding je habis tu. Baca apa pun dia buat dah, nasihat pun dia buat tak terima tadi. Itu perangai orang yang takabur tadi. Dan tiap-tiap hati orang yang takabur lagi yang keras pula. Dan lagi kedua dapat murka. Yang pertama tadi apa? Hirman. Orang yang disifat takabur, Tuhan haramkan dia daripada memahami Al-Quran dan memahami jalan sebenar. Dia akan duduk dalam kegelapan sampai akhir hayat, wal'ayazabillah. Itu resiko besar. Kedua, murka dan marah daripada Allah Ta'ala, bukan daripada orang. Innahu la yuhibbul mutakabbirin. Bahawa Allah Ta'ala tidak kasih orang-orang yang membesarkan diri. Dilawan dia apa? Tawaduk. Kita pakai sifat tawaduk, dapat apa? Mahabbah, kasih Tuhan. Ada dalam sifat tawaduk. Dia tak pakai, dia pakai takabur, dia dapat murka Tuhan. Dan diriwayatkan bahawa Sayyidina Musa alaihissalam, hai Tuhanku, siapa yang terlebih murkamu kepadamu? Terlebih murka makhlukmu kepadamu. Mana makhluk yang paling engkau murka? Maka firmannya, orang yang takabur hatinya, kasar lidahnya, bergerak-gerak dua matanya, bakhil tangannya, jahat perangainya. Itu orang ini termasuk disebut takabur. Sangat dibenci oleh Allah. Takabur, merasa dia lebih baik, lebih hebat dari orang lain. Kasar lidahnya, bercakap tak bergalus, kahau, maki hamun. Dan bergerak-gerak dua matanya. Mana mata dia apa? Asyik mengintai benda-benda yang tidak elok. Dan bakhil tangannya, dan jahat perangainya. Ini semua dibenci oleh Ta'ala. Ketiga, orang takabur, kehinaan dan dera di dalam dunia lagi. Dan kata Hatimul A'sam rahimahullah ta'ala radhiyallahu an, jauhkan kamu akan mati kamu atas 3 perkara. Atas takabur, jangan ada sifat takabur kita bawa ketika mati. Loba, tamak, dan khuyala, orang yang melihat diri akan dirinya, maknanya membesarkan diri dia. Maka bahawasanya orang yang mentakabur itu, mana mutakabbirin itu,
tiada keluar dari dunia hingga dilihatnya kehinaan daripada orang-orang sekurang-kurang ahlinya. Dia rasa dia orang paling hina sekali, wala ayazabillah. Dan orang yang loba itu tiada keluar tiada keluar akan dia oleh Allah Ta'ala daripada dunia hingga berkendak kepada secubit roti dan seteguk air, dan tiada dapat jalan kepada menghasilkannya. Ya, orang yang tamak, maka tuan dera besok awal deraan ketika dah hembus nafas akhir, terlampau dahaga, terlampau lapar, tiba-tiba tak dapat makanan sampai tercabut roh dia. Itu kehinaan dia. Dan orang yang mukhtal, yang takabur itu tiada keluar daripada dunia hingga dilihat dia Allah SWT, ia berlumur dengan kencingnya dan tahinya dan luatan daripada keji. Mana mati secara keji, ya. Atas dunia lagi tuan tunjuk. Dan kata kel, barang siapa takabur dengan tiada sebenar, dipusakai akan dia oleh Ta'ala kehinaan dengan sebenarnya, berbagai-bagai kehinaan. Orang yang enggan melawan, ya, perintah Tuhan. Kita tengok atas dunia yang terkenal apa? Kamal Atatürk, macam mana mati, bumi tendang balik, tanam-tanam bumi tendang dia. Akhirnya mayat disepak ke bawah, tutup itu, bumi tendang, bayang tu. Unsur takabur bila ada, dia habis. Dan akhir satu lagi, yang keempat, orang yang takabur, siapa yang menunggu dia? An-nar, neraka Jahannam tu. Dan siksa pada uqbah, yakni pada akhirat, telah menanti orang-orang yang bersifat dengan takabur, itu kemurkaan Allah. Atau barang yang diriwayatkan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dia bagi hadis qudsi, lepas daripada baginda SAW, makna dari Allah. Al-kibriya'u ridai wal azamatu izari, paman naza'ani fi wahidin minhuma adkhaltuhu nar jahannam, wal ayazabillah. Bermula kibriya, mana takabur, membesarkan diri, itu selendangku. Rida, mana selendang. Apa mana? Benda tak percaya tanggal, mana sifat Allah membesarkan diri, tak pula dengan sifat Allah Ta'ala, ya. Azamah pula, itu keagungan, seperpinggangku, mana kain seperpinggang, kain yang kita pakai macam kain plekat, kain seperpinggang. Maksud dia di sini, dua-dua tu benda yang tak bercerai tanggal, mana merupakan sifat. Sebagaimana sifat tidak bercerai dengan zat, begitulah maksudnya. Dua sifat yang Allah Ta'ala, jangan seorang nak ambil. Maka barang siapa membantahi, dia munaza'ah dengan Allah Ta'ala, nak ambil, ya, daku daripada salah satu daripada keduanya, dia nak pakai sifat kibriya, besarkan diri, takabur, ya, ataupun azamah, maka aku humban, aku masukkan dia dalam neraka Jahannam. Wala ayazabillah. Manakala neraka Jahannam tu untuk orang-orang yang sedemikian, tidak layak syurga untuk dia. Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Demikian akhirat, syurga tersediakan bagi orang yang tidak ada iradah, tidak ada kendak dalam hati dia, tak terlintas nak membesar-besarkan diri dah, ya, dan dia tak melakukan kepasadan, iaitu birtikabil ma'asi, dengan mengerjakan maksiat dan kemungkaran. Itu di antara besarnya kesan di antara yang disenaraikan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, sifat yang sangat bahaya. Maka mohon pertolongan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala cabut sifat-sifat sedemikian dan memakaikan sifat yang cantik, itu at-tawadhu, yang sebenar dengan Allah Ta'ala. Kemudian dan makna bahawa kibriya dan azamah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ala Allahumma ghfirna ya Allah masal. Fa inna khaira kulli Allahumma ja'alna minal mutawaddi'in. Bihaqqi alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika innahu la ilaha illa anta. Alhamdulillah.